أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu lagi pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bertemu pada malam ini iaitulah pada 14 Syaban. Malam kepada nisfu Syaban. Jadi tuan-tuan, pembawaan ataupun kita kata yang saya selalu duk bawa pembawakan kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab Al-Kabair dalam sesi tempoh kawalan pergerakan ini, pada malam ni memandangkan saya juga sebenarnya menggantikan orang. Sebab petang tadi saya dah ada slot saya dah. Jadi tuan-tuan mungkin tengok tadi ni ada ustaz duduk berkodek-kodek, duduk menyari Hindustan dan sebagainya, tangan duduk susun macam-macam. Malam ni dia kodek lagu guling lah pula tuan-tuan. Jadi pada malam ni kita nak bercakap sedikit berkaitan dengan malam nisfu Syaban ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang mana kita tidak dinafikan di dalam bulan Syaban memang ada kelebihan-kelebihan dan juga riwayat-riwayat yang menceritakan akan adanya kelebihan pada malam tersebut. Namun tidak dinafikan juga kebanyakan yang diriwayatkan, kebanyakan cerita yang disebar, kebanyakan hadis yang dikata, yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW, iaitulah tidak kurang dhaifnya dan kebanyakannya adalah palsu, iaitulah dusta dan ianya diciptakan oleh sebilangan manusia yang terkemudian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Apa yang saya nak bagi tahu? Pertamanya, tadi ini saya duk merancang jugalah benda apa yang nak dicakap pada malam ni. Tetapi saya lebih memilih untuk nak berkongsi sedikit pandangan-pandangan yang disusun oleh para alim ulama kita berkaitan dengan nisfu Syaban. Tuan-tuan, ada orang duk sebar hadis, duk sebar gambar pasal nisfu Syaban ni. Iaitulah dikatakan Nabi SAW bersabda, yang ni yang awal-awal. Barang siapa yang memberitahu berkaitan dengan datangnya bulan Syaban. Ni bukan nisfu Syaban lagi. Datangnya bulan Syaban. Siapa beritahu datangnya bulan Syaban, maksudnya dalam bulan Rejab tu dia duk abang, esok ni kita 1 Syaban ni. Kan? Maka barang siapa yang beritahu datangnya bulan Syaban, maka haram bagi diri dia untuk masuk ke dalam api neraka. Jasad diri dia haram untuk dimakan oleh api neraka. Tuan-tuan, dengar kepada fadilat ini, maka ramailah orang-orang yang melakukan dosa besar, yang mungkin melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada manusia dan sebagainya, pulun pakai habaq ni je. Dia kata apa? Habaq ni pun kita dah termasuk dalam kalangan orang yang diri kita, jasad kita, isi kita haram untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini adalah sama sekali tidak benar. Ianya adalah hadis yang palsu, yang dusta, yang direka-rekakan. Bukan kata daif, palsu. Jadi itu yang pertama berkaitan dengan apa yang disebut berkaitan dengan malam nisfu Syaban. Tuan-tuan, berkaitan dengan Syaban. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Izinkan saya untuk nak membaca sedikit berkaitan dengan keistimewaan Syaban mengikut kacamata syarak, mengikut nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kita ikut dalil apa yang disebutkan oleh baginda Nabi, apa yang dilakukan oleh para generasi salaf dan sebagainya. Yang mana alhamdulillah, iaitulah hadis yang pertama daripada Abu Salamah, kelebihan puasa di dalam bulan Syaban. Maka kita dalam bulan Syaban. Daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang puasanya Nabi SAW. Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqul qad sama wa yuftir, hatta naqul qad aftara wa lam arahu sam min syahri qad akthar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalil, atau kama qala. Tuan-tuan,
Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah apabila Abu Salamah radhiyallahu anha berkata, dia tanya kepada Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW ni puasa macam mana? Maka kemudian Aisyah jawab berkaitan dengan cara Nabi SAW berpuasa, iaitulah Nabi berpuasa sampai kadang-kadang kami kata Nabi ni puasa terus ya. Kan? Tak buka. Maksud dia berpuasa bukanlah tak buka tu, dia masuk maghrib pun tak buka, dah isyak pun tak buka. Maksud dia berterusan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, macam berpuasa terus sepanjang bulan Ramadan. Dan kadang-kala Nabi ni tak puasa langsung. Tak ada langsung puasa Isnin, Khamis pun tak ada, tinggal terus. Tinggal aja. Kadang-kadang Aisyah kata. Dan terkadang aku melihat Nabi SAW berpuasa yang lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Tak pernah tengok pula dalam bulan Sya'ban ni banyak sangat Nabi berpuasa. Dan terkadang Nabi SAW tak puasa langsung pula di dalam bulan Sya'ban. Dan hadis yang kedua juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu Abu Salamah, lam yakun Nabi SAW yasumu syahran aksar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban, melainkan beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, kita nak bincang sedikit bila Aisyah sebut yasum Sya'ban kullah. Nabi berpuasa Sya'ban semuanya. Nampak perkataan yang digunakan adalah kesemuanya. Maka kita nak tengok di sini, iaitulah para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan memahami hadis ini. Iaitulah Rasulullah SAW berpuasa penuh, dan ada kalanya Rasulullah SAW berpuasa sebahagian besar daripada keseluruhan bulan Sya'ban. Jadi macam mana kita nak dapat? Kita nak tahu? Maka perbezaan pendapat ini yang timbul antaranya adalah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia menguatkan pendapat yang menyatakan bahawa Nabi SAW hanyalah berpuasa pada sebahagian besar daripada bulan Sya'ban. Dia tak puasa penuh. Sebab apa dia kata begitu? Dia menukilkan kata Imam Ibn al-Mubarak. Dia kata apa tuan-tuan? Iaitulah jair fil kalam al-Arab idza sama akthar ash-shahr an yaqul sama syahr kullah wa yuqal qama fulan lailatahu ajma' wa la'allahu qad ta'sha washtaghal bi ba'di amrah. Dikatakan menurut konteks bahasa Arab ini, apabila seseorang itu berpuasa pada sebahagian besar daripada satu bulan, maka boleh dikatakan dia berpuasa sebulan penuh. Kalau dia kata dia ni dalam bulan, kita tak payah sebut bulan Arab sat, kita sebut bulan Melayu sat. Dia ni je kalau kata bulan Januari ni, puasa penuh. Sedangkan sebenarnya dia tak puasa penuh. Boleh jadi 27, boleh jadi 28, boleh jadi 26, sebahagian besar. Dia katakan begitu. Kan? Sebab apa? Sebab dia menukilkan kata Ibn al-Mubarak ini menunjukkan bahawasanya wa yuqal qama fulan lailatahu ajma' wa la'allahu qad ta'sha washtaghal bi ba'di amrih. Dikatakan satu orang si fulan ini dia solat sepanjang malam. Tuan-tuan, betul ke ada orang solat sepanjang malam? Sedangkan boleh jadi walaupun dikatakan dia solat sepanjang malam, sebenarnya ada juga dia pergi minum ayak sat, ada juga dia pergi bilik ayak sat, ada juga dia duduk rehat sat, dia berdoa, dia tak solat sepanjang malam. Tapi kita kata apa? Dia ni solat sepanjang malam. Jadi dalam kata-kata ni bila sebut sepanjang malam, tak semestinya sepanjang malam. Bila sebut penuh bulan, tak semestinya penuh bulan. Dan begitulah dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani lagi. Dia berkata berdasarkan hadis Aisyah juga, di mana mafhumnya, aku tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh melainkan di dalam bulan Ramadan. Yang ni hadis ni kita nak tahu mana. Hadis ni sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Aisyah kata tadi ni macam ada benda yang bertentangan. Tadi kata puasa penuh dalam bulan Sya'ban. Tapi matang ni Aisyah kata pula macam aku tak pernah tahu Nabi puasa penuh melainkan bulan Ramadan. So menunjukkan bulan Sya'ban itu dikatakan penuh itu nak kata banyak. Itu apa yang cuba diterangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kita boleh ambil juga berdasarkan kefahaman
daripada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaum aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasum saumuhu falyasum zalikal yaum. Dikatakan janganlah salah seorang daripada kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari ataupun 2 hari sebelumnya, melainkan bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa pada hari tersebut, maka boleh dah dia berpuasa pada hari tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi menunjukkan seakan-akan kita nampak daripada mafhum ini, Nabi SAW dia tak puasa penuh di dalam bulan Syaban. Sebab Nabi larang. Kalau kata puasa sebulan penuh dalam bulan Syaban, mesti dia akan bertembung dengan bulan Ramadan. Sedangkan Nabi larang pula, jangan kamu berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum daripada bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana memang kita risau. Kerana kita risau, kita termasuk dalam siam yaum syak. Kita berpuasa pada hari yang ada syak padanya. Jadi apa yang saya nak beritahu dekat tuan-tuan, iaitulah Nabi bagi kelonggaran kepada orang yang mungkin dia ni memang direct duk berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Jatuh daripada Ramadan tahun ni, hari 1 Ramadan yang pertama adalah pada hari Jumaat. Maka sebelum tu adalah bulan Syaban, dan bulan Syaban itu yang terakhir adalah hari Khamis. Tak apalah. Pasal dia ni memang orang yang rajulun yasum yaum. Satu orang yang dia memang dia berpuasa tertentu pada hari-hari yang tertentu. Dia berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Jadi boleh kepada dia untuk dia nak berpuasa. Ataupun dia memang jenis puasa yang jenis selang sehari, selang puasa hari ini, esok tak puasa. Puasa lusa, tulak tak puasa. Puasa tunggang tak puasa. Itu tuan-tuan sambung hari lah apa dia lepas tu kan. Esok lusa, tulak, tungging apa semua tu tuan-tuan sambung hari. Tuan-tuan, jadi kawan ni hari Rabu dia tak puasa. Hari Khamis dia puasa. Bila hari Khamis dia puasa, jatuhnya 1 Ramadan adalah pada hari Jumaat. Adakah dia tak boleh puasa juga? Kena puasa lah pasal hari Ramadan. Tetapi Khamis itu dia jadi terpuasa sebab apa? Sebab dia duduk selang sehari. Boleh kepada dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat lagi hadis yang ketiga. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Fama ra'ait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahran illa Ramadan wa ma ra'aituhu akthar siyamuhu minhu fi Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Aisyah berkata, terkadang Nabi SAW berpuasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Dan terkadang Nabi berpuasa terus, tinggal beberapa hari saja. Sampai kami nampak macam Nabi apa? Puasa semua. Dan terkadang Nabi tidak melakukan puasa, dan begitulah seterusnya dikatakan sampailah dikatakan pada di dalam bulan Ramadan Nabi berpuasa penuh, dan dikatakan pada bulan Syaban seringkali Nabi SAW memperbanyakkan puasa di dalam bulan Syaban. Bulan lain tak banyak macam di dalam bulan Syaban. Jadi kita nampak ada istimewa dari Syaban. Ada istimewa ada. Dan antara sebab Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Syaban, yang ni kita nak mula masuk spesialnya Syaban ni tuan-tuan. Iaitulah Nabi SAW bersabda, Sya'banun baina Rajab wa Ramadan. Yaghfulun nas anhu. Turfa' fihi a'mal al-ibad. Fa'uhibbu an la yarfa' amali illa wa ana sa'im. Kata Nabi SAW dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dikatakan bulan Syaban ada di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Banyak manusia yang melalaikannya, banyak manusia yang leka alpa, tuan-tuan. Tapi saya rasa kita pada bulan ni tak leka, tak alpa. Mudah-mudahanlah. Pasal apa? Pasal masing-masing takut. Takut apa? Takut mati. Bagus. Bulan ni masing-masing takut mati. Tapi takut mati ni pun dia ada penyakit dia juga, tuan-tuan. Tapi dia bukan Wuhan, dia Wuhan. Wuhan tu tempat di China tu. Wuhan ini adalah penyakit takut mati. Takut mati ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita beribadah macam kita takut kita nak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Tak sepatutnya lah. Kita sepatutnya takut amalan kita tak cukup. Kita nak tambah. Tu bagus. Tapi takut nak mati. Pasal apa? Takut yang nak masuk neraka. Tuan-tuan, kita berusaha kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran kepada kita. Ha? Baik. Jadi dalam hadis ni dikatakan manusia banyak lalai di dalam bulan Sya'ban kerana dia berada di antara Rajab dan juga Ramadan. Dikatakan Rajab ini syahrullah, Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Yang ni pun satu lagi hadis yang direka. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan aku. Nabi katalah, bukan bulan aku tu bulan saya. Nabi kata bulan aku, bulan Sya'ban, dan Ramadan adalah bulan kepada umat aku, menunjukkan umat Nabi Muhammad SAW ligan pulun nak ambil keberkatan di dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, baik. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis ini, kita ulang balik, Sya'ban itu ada di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Yang mana banyak manusia yaghful, lalai, leka di dalam bulan tersebut. Dan saat itu amal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Sya'ban. Dan aku suka untuk amalan aku diangkat dan dalam keadaan aku berpuasa. Maksud dia berpuasa ni apa tuan-tuan? Nabi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni specialnya Sya'ban. Ini kita tak masuk pi nisf ke, rubu' ke, sulus ke, sumun ke, 1/2 ke, 1/3 ke, 1/4 ke, tak masuk lagi. Special Sya'ban. Ha? Baik tuan-tuan. Yang seterusnya dikatakan lagi daripada Usamah bin Zaid. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada satu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW lalu menjawab, zalika syahr yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahru turfa' fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa' amali wa ana saim. Nabi kata Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara Rajab dan juga Ramadan yang sering dilupakan oleh manusia. Ia adalah bulan yang di dalamnya amalan-amalan perbuatan akan diangkat ke sisi Allah semesta alam. Maka aku lebih suka apabila amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi ini apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW secara jelas berkaitan dengan bulan Sya'ban. Tidak ada rubu' 1/4, tidak ada sulus 1/3, tidak ada nus 1/2. Sekarang kita nak masuk nisfus Sya'ban, iaitulah separuh bulan Sya'ban. Malam ni, malam yang orang duduk sebak kena baca Yasin 3 kali. Orang duduk sebak ada doa panjang dia. Orang duduk sebak baca Yasin yang pertama untuk apa? Panjang umur. Baca Yasin kedua, tolak bala. Baca Yasin ketiga, saya pun lupa saya parah. Dia ada kaifiyat. Tuan-tuan, bila sebut kaifiyat, iaitu kaifa, bagaimana. Bila bagaimana, dia ada cara dia. Siapa yang duk ajak cara ni? Yang ni kita nak kena tanam dalam kepala otak. Tanya sikit dalam diri kita ni. Sebab kadang-kadang cara ini, agama ini sudah tentunya datang daripada Nabi SAW. Sudah tentunya datang daripada Allah Azza wa Jal. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku dah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Tuan-tuan, agama kita, solat kita, kaifiat dan sebagainya dah sempurna dah. Agama kita dah sempurna. Jangan pandai-pandai kita nak reka. Tetapi kalau dalam bab isu dunia, antum a'lam bi umur dunyakum, kamu mengetahui urusan dunia kamu. Kamu nak buat kereta boleh terbang, buatlah. Kamu nak buat motor tayar 8, buat. Kamu nak buat apa? Kuda ada sayap, kuda pun boleh terbang juga. Kalau boleh buat, buat. Kan? Kalau boleh buat, itu urusan dunia kita. Kita tahu. Tetapi malangnya dalam urusan agama kita nak buat juga. Hatta daripada hadis Sayyidina Ali sendiri, dia menyebutkan bahawasanya kalaulah agama itu cukup dengan logik akal, kita terima daripada kawan ni pun boleh, syekh ni pun boleh, kawan ni mimpi pun kita boleh ambil, sudah tentu agama ni logik akal,
sudah tentulah Nabi akan sapu khuf itu pada bahagian bawah. Tetapi aku melihat Nabi sapu khuf pada bahagian atas. So menunjukkan apa tuan-tuan? Apa yang Nabi buat, Sayyidina Ali ikut. Apa yang Nabi buat, kita kena ikut. Kita tak boleh nak buat ikut suka kita. Maka dalam urusan ini, saya nak menerangkan sedikit kepada tuan-tuan berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Terdapat dalil yang menunjukkan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Memang ada. Pertamanya, dalam hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW, Inna Allah la yatla' fi laylatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'a khalqih illa li masyrik aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia ampuni semua hamba-hambanya kecuali musyrik, yakni orang-orang yang syirik, dan yang bermusuh, yakni orang yang membenci orang lain. Tuan-tuan, hadis ini riwayat Ibn Hibban, Al-Bazzar dan juga yang lainnya. Syekh Nasruddin Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu dekat tuan-tuan, iaitulah sebahagian ulama memang kita ada mentasihkan hadis ini. Dan ada juga sebahagian ulama yang mendaifkan hadis ini. Tapi apa yang saya katakan dekat tuan-tuan tadi, awal-awal tadi, iaitulah kita buatlah amalan menggunakan hadis yang sahih. Buatlah amalan menggunakan hadis yang kalau daif pun disiplin daif dia itu. Janganlah kita menggunakan hadis yang direka, hadis yang maudhu', hadis yang dicipta, hadis yang palsu, hadis yang la aslalahu. Tak tahu asal dia main daripada mana. Baik tuan-tuan. Kita lihat banyak sahabat yang meriwayatkan, di antaranya Mu'az bin Jabbal, Abu Tha'labah Al-Khushani, Abdullah bin Umar, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Auf ibn Malik, Aisyah radhiyallahu anhum dan sebagainya. Maka ini antara orang-orang yang mentashihkan hadis ini. Baik, secara umumnya ulama mensahihkan adalah Ibn Hibban. Ulama yang mentashihkannya adalah Ibn Hibban, Ibn Hajar Al-Aithami dan lain-lainnya. Dan dikatakan seandainya sahih sekalipun, maka ianya menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban secara umum. Tuan-tuan, secara umum. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dalam hal ini pendapat yang dipegang oleh majoriti oleh sebahagian besar ulama, sama ada dari kalangan sahabat kami ataupun daripada selainnya, mereka menyatakan bahawa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki keutamaan. Ada speciality dia tuan-tuan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut di dalam kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim yang dia sendiri sebutkan. Baik tuan-tuan, kita kembali balik kepada apa yang sambungan apa yang kita nak ceritakan pada malam ini. Jadi malam nisfu Sya'ban ini daripada dasar yang kuat dia memang ada kelebihan lah. Maka umat Islam kita ni digalakkan untuk melakukan apa sahaja amalan soleh nak buat. Nak bersedekah pada malam ni ataupun kuk-kuklah malam ni tak ada nak bersedekah. Allah nak sedekah ke mana dah? Kita pukul 8 tak boleh pergi mana dah? Pukul 7 orang katuk dah. Yang nu katuk dah, saya nak bersedekah ke mana tak dan. Tuan-tuan keluarkan duit, tuan-tuan ikhlaskan duit tu sejumlah duk tepi. Yang ni aku nak sedekah khusus pada malam ini, tuan-tuan. Tapi Allah tahu niat kita nak buat baik. Tetapi kita tak sempat pada malam itu. Esok kita keluar pergi beli. Pasariah Afifah buka, Giant buka, Isyah Bintung buka, Isyah Kangak buka, apa buka, pergi beli. Beli barang, tuan-tuan nak sedekah, tuan-tuan nak apa. Allah Subhanahu wa taala tahu yang mana kita sebenarnya nak buat pada malam nisfu Sya'ban. Kita nak bersedekah, kita nak solat, kita nak apa. Tuan-tuan buatlah special pada malam tu. Tetapi ada pun kaifiyat yang tertentu yang disandarkan, yang dikatakan kena buat sekian. Solat 12 rakaat, solat yang ni kena buat yang ni, baca yang tu, baca yang ni, doa ini kena baca dan sebagainya. Maka kita perlukan kepada sandaran untuk kita nak buat benda-benda ni. Ataupun kita nak buat seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, ianya secara umum. Tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima amalan kebajikan. Yang pertama, kita tengok di dalam kitab apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i sendiri berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajab fi 5 layal fi lailatul jum'ah
wa lailatul adha, wa lailatul fitr, wa awwal lailatin min Rajab, wa lailatul nisf min Sya'ban. Telah sampai kepada kita bahawasanya selalu dikatakan bahawa permohonan akan dikabulkan dalam 5 malam, iaitulah malam Jumaat, malam hari raya Aidil Adha, malam hari raya Aidil Fitri, awal malam di dalam bulan Rajab dan juga malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Jadi ada pun Imam ini dikatakan berlaku. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Balaghana, telah sampai kepada kita, telah sampai kepada kami. Jadi menunjukkan dari segi dalilnya mungkin orang duk bawa cerita-cerita begitu. Cuma kita nak bagi tahu umum, tuan-tuan. Tidak ada kaifiat yang Imam Syafi'i kata solat yang ni, sujud yang ni baca yang ni, sujud kedua baca yang ni, sujud ketiga baca yang ni. Rakaat pertama baca yang ni, rakaat yang kedua baca yang ni. Tidak. Tuan-tuan nak buat amal-amal kebajikan yang saleh apa-apa pada malam ini, falyatafaddal mashkura, falyatafaddal ma'jur. Dipersilakan untuk kita nak buat apa-apa saja amalan kebaikan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam fatwanya menyebutkan berkenaan dengan salat malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan dengar baik-baik. Dia kata, "Iza shalla al-insan lailatan nisf wahdahu aw fi jama'atin khassah kama kana yaf'al tawaif min as-salaf fa huwa hasan." Wa qala fi mawdi'in akhar, "Wa amma lailatan nisfu faqad ruwiya fi fadl ahadith wa athar wa nuqila an ta'ifatin min as-salaf annahum kanu yusalluna fiha فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدم فيه السلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا." Apabila seseorang itu menunaikan salat pada malam nisfu Sya'ban sendirian atau bersama jamaah tertentu sebagaimana dikerjakan oleh banyak kelompok kaum salaf, maka hal itu adalah baik. Di tempat lain Ibn Taymiyah juga berkata, adapun malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan banyak hadis dan asar tentang keutamaannya dan telah dikutip daripada sekelompok kaum salaf bahawa mereka menunaikan solat pada malam itu. Jadi, solat yang dilakukan oleh seseorang sendirinya pada malam tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh kaum salaf dan ia tidak mempunyai hujah. Oleh kerana itu, hal seperti ini dan ia mempunyai hujah. Oleh kerana itu, hal seperti ini tidak boleh diingkari. So, menunjukkan nak buat kebaikan pada malam nisfu Sya'ban memang ada. Tuan-tuan buat. Tetapi kita katakan tadi adalah kaifiat khusus tertentu nak disandarkan. Dan dia pula dia buat pada malam ni je. Malam lain tak mau. Tak boleh. Yang tu yang kita tak mau. Malam lain ni Allah tak turun. Sedangkan tuan-tuan, dalam hadis kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi sebut secara jelas dan berdasarkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan taubat. Inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'il lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'in nahar. Wa yatubu Allah ala man tab. Dan atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya Allah menepakan tangan Allah menunggu saat-saat di waktu siang apabila orang yang melakukan dosa pada waktu malam nak minta ampun pada waktu siang. Allah menunggu pada waktu malam untuk menunggu dosa orang yang melakukan pada waktu siang. Allah tunggu pada waktu siang menunggu dosa orang yang buat pada waktu malam. Tidak ada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Apabila hadis yang lain kita tadah tangan, angkat, berdoa kepada Allah. Innallaha yastahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala malu an yurad untuk mengembalikan tangan hamba itu, tangan hambanya itu dalam keadaan kekosongan. Allah malu. Maka Allah akan cuba untuk menjawab, cuba untuk mengkabulkan, cuba untuk memberi apa yang kita bagi. Tapi tuan-tuan, kita faham malam nisfu Sya'ban ni sahaja yang mampu memberi. Tidak. Sebenarnya tuan-tuan, saat rahmat Allah turun, hujan turun, tadahlah tangan. Kita boleh. Di saat yang dibincangkan di dalam kitab fiqh sunnah, Ustaz Mutik duk bawa. Ada perbincangan yang mungkin imam keluar daripada masjid pada hari Jumaat. Imam duduk di antara dua khutbah pada hari Jumaat. Ataupun selepas asar yang paling kuat pada hari Jumaat. Itu juga antara waktu yang mustajab doa. Adakah khususnya pada malam nisfu Sya'ban? Yang ni sebab tu yang kita kata ada speciality yang disebutkan oleh Nabi. Kita tak nafi. Ibn Taymiyah sebut ada special. Imam Syafi'i sebut ada special. Tetapi untuk nak buat sesuatu yang dikatakan kita nak sandar kepada Nabi, buat yang ni A, B, C, D, maka kita kena datangkan dalil. Kita kena datangkan bukti apa yang suruh kita buat ni. Yang tu yang kita nak sebutkan. Jadi tuan-tuan,
Kemudian Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif juga menyatakan bahawasanya, saya baca terjemahan tu lah. Malam nisfu Sya'ban, kaum tabi'in daripada penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah pada malam tersebut. Khalid bin Ma'dan, Lu'man bin Amir dan lain-lain daripada kalangan tabi'in Syam mendirikan salat di dalam masjid. Dan dalam nisfu Sya'ban, perbuatan mereka dipersetujui oleh Imam Ishaq Ibn Rahawiyah. Ibn Rahawiyah berkata mengenai salat sunnah pada malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjemaah, hal itu tidak termasuk dalam perbuatan yang bid'ah. So menunjukkan kalau kita nak buat, kita nak beribadat pada malam tersebut, tak ada masalah. Tuan-tuan nak sembahyang sunat, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak bersedekah, tuan-tuan nak baca Al-Quran. Ya Allah, malam ni malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan nak baca Al-Quran. Malam lain duk baca dah sejuzuk, malam ni rasa nak lebih sikit. Pasal apa? Dengar kata malam ni Allah nak turun, dengar kata malam ni Allah melihat, dengar kata malam ni Allah nak angkat amalan di dalam bulan Sya'ban ni. Kita tak tahu bila kita cuba nak pulun. Tak ada masalah. Tidak diingkari. Yang diingkari itu adalah kafiat-kafiat yang tertentu. Kena buat sekian. Saya tak larat terang lah. Tak larat sebut dah benda ni. Maka jangan kita sandarkan kepada perbuatan-perbuatan tertentu, spesifik. Nak buat apa tuan-tuan? Buatlah. Sebanyak-banyak yang mungkin. Asalkan perkara itu adalah perkara yang syarak, yang kena. Jangan duk pi duk mereka-reka pula ada daripada tu tiba-tiba kita buat benda yang lain. Dalam tahiyat kita baca macam lain pula kan. Sebab apa? Sebab nak tambah zuk sikit. Solat tu ada sujud 2 kali. Tiba-tiba kita 1 rakaat sujud kita buh 5 kali. Pasal apa? Nak tambah. Tak ada dalam syarak. Tak boleh ya. Selama mana perkara itu berlandaskan kepada syarak, bertepatan dengan syarak, faddal. Kita bolehlah untuk kita nak buat. Jadi tuan-tuan, ada juga perkara yang maudhu' yang dikatakan perkara yang lemah, yang perkara yang bercanggahan, yang mana dikatakan dalam hadis, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahariha fa inna Allaha yanzilu fiha ila sama'id dunya fayaqul ila man mustaghfir faghfir lah ila man mustarziq farzuqhu alla man mubtala fa'afihi alla kadza kadza hatta yatla' al-fajr." Jika sekiranya malam nisfu Sya'ban, maka hendaklah kamu melakukan qiyam dan berpuasa pada keesokan harinya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malamnya tatkala tenggelamnya matahari ke langit dunia. Kemudian berfirman, "Adakah di kalangan orang yang meminta ampun kepadaku, nescaya aku ampunkan." Tuan-tuan, tadi saya kata baca apa? Baca Yasin 3 kali. Dan minta Yasin yang pertama apa dia? Iaitulah dikatakan apa? Ada orang yang minta ampun. Jadi niat baca Yasin yang pertama, minta keampunan. Kemudian, adakah orang yang terkena bala ataupun sakit, nescaya aku akan sembuhkan. So menunjukkan niat baca Yasin yang kedua, iaitulah minta daripada terhindar daripada bala. Kena pula lah ni dengan ada wabak COVID-19 ni, dia minta bala ni. Bagus ya, kena lah minta wabak ni. Tapi bukan pada malam ni saja. Bila-bila pun kita kena minta terhindar daripada wabak ini. Dan dikatakan lagi, iaitulah adakah bahagian yang lain dan yang lain, iaitulah mungkin ditambah untuk kita memohon dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, diteruskan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ni dikatakan sebenarnya adalah tidak benar ataupun maudhu'. Tuan-tuan, dihukum maudhu' oleh Abu Bakar. Maafkan saya, dihukum maudhu' kerana terdapat dalam hadis ini Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad yang ma'ruf dengan namanya Ibn Abi Sabrah, dan Imam Ahmad mempertikaikannya. Yahya bin Ma'in berkata, beliau adalah orang yang mendustakan hadis. Syekh Muhammad Rashid Redha berkata hadis ini maudhu' dan seumpamanya tidak harus mengisbatkan hukum syar'i kepadanya. Jadi tuan-tuan, untuk kita nak nisbatkan buat sekian, tuan-tuan nampak tak? Hadis ini dengar lagu bagus. Allah Subhanahu wa taala turun. Dengar macam hadis yang sama sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melihat. Okey. Tetapi dia kata
pada hadis ini siapa yang minta sekian, dia ada pengkhususan. Tuan-tuan, kalau kita tak terdapat dalam permintaan itu macam mana? Kita minta iaitulah kita lah ni kita dah kahwin 20 tahun dah. Kan? Kita memang orang yang disiplin dan sebagainya, tak keluar rumah, jaga bencana Covid. Walaupun kita tak minta pasal Covid, tetapi kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, minta untuk nak dapat anak, dah 20 tahun dah kahwin tak dapat anak. Dia kata rugi. Pasal malam ni kena minta 3 benda ni. Minta ampun, kena minta hindar wabak bala kan. Dia orang yang menjaga situasi yang disebutkan, dia tak keluar berjumpa dengan orang, dia makan apa yang bini dia masak, dia jaga batas pergaulan, dia tak buat maksiat dan sebagainya. Jadi dia nak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak, ya Allah dan sebagainya. Ada masalah? Tak ada masalah. Tapi ada orang yang mungkin dia akan berpandangan bahawasanya pada malam ni minta 3 benda ni, kawan ni terkeluar. Sebab apa? Sebab dia minta anak. Jadi sebenarnya kita nak minta apa pun, kita nak buat amalan apa pun tuan-tuan, buatlah. Kerana memang ada specialnya pada malam yang tersebut. Sebenarnya pengkhususan untuk kita nak buat benda-benda yang tersebut. Jadi tuan-tuan, secara penutupnya saya nak sebutkan di sini, iaitulah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataif al-Ma'arif fima liwasim al-'am min al-madhaif, kitabnya itu, iaitulah apa yang kita boleh nukilkan secara kesimpulannya kalau kita nak buat beramal pada bulan Syaban, terutamanya pada malam nisfu Syaban ini. Yang pertama, pandulah mengikut hadis yang sahih ataupun paling kurang hadis itu daif tetapi yang disokong oleh yang lain menjadikan ianya hasan dan sebagainya. Yang kedua, jangan sesekali berpegang dengan hadis maudhu' ataupun ianya yang direka kerana ianya adalah dusta. Siapa bagi tahu masuk bulan Ramadan dia terhindar daripada api neraka. Ataupun tuan-tuan, saya terlupa ada satu hadis lagi yang orang duk sebut, orang duk sebab. Siapa yang berpuasa pada malam nisfu Syaban ini, maka dia kemudian menunaikan solat ke macam mana, saya tak ingat hadis tu, tapi dia lebih kurang macam itulah, saya tak ingat perbuatan dia apa, tapi dia bagi tahu akan mendapat ganjaran pahala 60 tahun. Tuan-tuan, pasal apa disebut 60 tahun? Sitin sana. Pahalanya 60 tahun. Tuan-tuan, tahu pasal apa disebut 60 tahun? Pasal dia tak berani habaq 83 tahun. Kerana 83 tahun itu Nabi sebut sama macam dengan Allah sebut, sama macam dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu bila dibahagi-bahagikan, dikali-kali dibahagi kecil-kecil itu dia jadi 83 tahun. Maka 83 tahun ni malam nisfu Syaban ni kena kuranglah sikit. Sebab malam Lailatul Qadar ni dia special lagi. Maka dia sebut 60 tahun. Tuan-tuan, ini maudhu', ini direka. Tidak ada asal dalam kitab riwayat Ibn Hibban ke Mustadrak Hakim ke manakah, tidak ada asalnya. Ianya adalah direka. Kan? Yang ketiga, iaitulah beriktikad apa yang tiada nas sebagai syariat. Jangan beriktikad. Tidak beriktikad perkara yang tiada nas sebagai syariat. So, menunjukkan kita jangan faham benda itu sebagai syariat. Kalau kita nak buat, kita buatlah. Ini bukan anjuran daripada Nabi, ini bukan surat. Tuan-tuan, Nabi suruh tak kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni pada malam nisfu Syaban. Nabi tak sebut. Nabi sebut pada Aisyah, ya Rasulullah, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan malam nisfu Syaban, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa aku nak baca? Nabi sebut yang tu khusus. Tapi Nabi sebut tak pada malam nisfu Syaban baca ni? Nabi tak sebut. Tapi benda ni ada asal tak? Ada asal. Boleh tak kita nak buat? Silakan. Ya Allah, ampunkanlah aku, minta pengampunan kepada Allah pada malam ni. Nabi suruh tak? Nabi tak suruh untuk kita baca doa tu. Tetapi doa ni warid. Tetapi doa ini adalah sabit daripada Nabi SAW. Kita nak buat, kita nak umumkan. Bahkan kita nak minta seperti mana yang Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, bagilah aku dan seluruh keturunan aku menunaikan salat, beribadah kepada Engkau, menyucikan Engkau dan sebagainya. Minta. Adakah Nabi suruh? Nabi tak suruh. Tapi keumuman itu ada padanya, tuan-tuan. Kita nak buat. Okey. Jangan beriktikad apa yang tidak ada daripada nas sebagai syariat. Selain daripada tu yang ada ke apa ke, kita nak ni tak menjadi masalah. Dan yang keempat, lihatlah juga dan dengan cara yang paling baik, iaitulah langkah ihtiyat, berjaga-jaga
supaya tidak tergelincir daripada perbuatan yang menyalahi nas. Dan Imam Asy-Syaukani berkata dalam Fawaid Al-Majmu'ah, iaitulah dikatakan, diriwayatkan solat pada malam ini nisfu Sya'ban mengikut pelbagai sumber semuanya batil dan juga maudhu'. Solat pada malam ni sekian, buat sekian. Tapi kalau nak solat secara umum, nak minta ya Allah, kan? Sebab apa? Kan ada yang Nabi SAW sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-Quran ada sebut, iaitulah mohonlah pertolongan daripada Allah dengan kesabaran dan menunaikan solat. Jadi kita nak minta tolong ke Allah, ya Allah. Sebelum minta tolong ke Allah buat apa? Solat. Dalam solat kita minta, ya Allah, hilangkanlah wabak ini, ampunkanlah kami di malam nisfu Sya'ban ini, ya Allah, ampunkan. Tuan-tuan, buat secara umum itu tak menjadi masalah apa-apa langsung. Yang menjadi masalah, i'tiqad. Oh, lepas ni kena baca yang ni. Lepas ni kena buat yang ni. Siapa suruh? Oh, kitab ni kata kena buat lagu ni, kena buat lagu ni. Doanya flow lagu ni. Tak. Umum tuan-tuan nak buat apa? Buatlah. Tuan-tuan, mudah-mudahan saya duk terang ni sungguh-sungguh kepada tuan-tuan. Saya harapkan tuan-tuan ambil lah manfaat dan kebaikan daripadanya. Apa yang penting juga, yang kelima yang tidak ada di dalam apa yang saya sebutkan ini. Tadi saya kata ada 4 benda. Yang pertama, mengikut hadis yang sahih. Jangan juga hadis yang dhaif yang diangkat martabatnya menjadi hasan. Yang kedua, jangan sesekali berpegang kepada hadis yang maudhu' ataupun direka. Yang ketiga, jangan beriktikad kepada perkara yang tidak ada nas padanya untuk nak kita anggap sebagai satu syariat. Dan yang keempat adalah kita ihtiyatan, berjaga-jaga supaya kita tak buat benda yang tidak ada langsung, kan? Iaitulah. Dan yang kelima, yang tambahan daripada diri saya sendiri, tuan-tuan, kalau risau ke apa-apa ke, tanyalah kepada alim ulama, ustaz-ustazah yang mungkin pandangannya jauh lebih tepat daripada apa yang saya sampaikan. Walaupun apa yang saya sampaikan ini daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pandangan beliau di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Iqtida As-Siratal Mustaqim, apa yang dibuat oleh Ibn Taymiyah, kitab Imam Syafi'i Al-Saya nukilkan pandangan Majma' Fatawa Ibn Taymiyah dan sebagainya. Semua ini adalah pandangan-pandangan yang dikeluarkan. Mudah-mudahan kita berada di atas landasan syarak kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita gunakanlah kelebihan di dalam bulan Sya'ban ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita menambah amalan-amalan kita dan kita berusaha untuk memperelokkan amalan. Sebab apa? Kita nak buat amalan yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Kita kena ada exercise, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.